rampai pagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Auda. Alhamdulillah kita kembali bersama lagi menerusi Rampai Pagi untuk hari ini. Edisi pertemuan kita hari ini Khamis. Kita sudah berada di 25 Rejab 1447 Hijrah bersama dengan 15 Januari 2026 Masihi. Baik, kembali kita bersiaran lagi Auda menerusi Rampai Pagi ini secara langsung dari Studio Jubilee Emas Rampai Pagi Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar bersama kami berdua, saya Daud Iskandar bin Haji Abdul Hamid dan rakan tugas saya. Ya, saya Nuratul Fazlah binti Johan Damit. Menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini Inspirasi Pagi Auda. Semoga dengan adanya informasi dan juga maklumat yang akan kita kongsikan dapat memberikan panduan dan juga manfaatnya kepada bis kita semua. Dan juga insya-Allah kita akan bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah dan juga adanya pengisian wawancara kita yang akan kami bawakan pada hari ini. Jadi untuk hari ini kita mengharapkan penonton kita dalam keadaan sejahtera, ceria hendaknya. Semoga keceriaan bis kita akan sentiasa berterusan dan juga tugasan kita akan dilaksanakan dengan sempurna pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Atul pada pagi ini alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sempat tadi berbual dengan Atul di ruang Solek ya. Jadi memperkatakan mengenai dengan keadaan cuaca pada saat ini masih lagi kita berada di monsun perubahan cuaca kita yang masih lagi aktif yang diramalkan sehingga bulan Mac ini ya Atul ya. Ya, betul. Jadi kalau kita ni melihat keadaan cuaca kita ni yang seringkali hujan di suatu petang membawa ke malam, kadang-kadang ada di antaranya yang membuat aktiviti katanya terbantuk dan sebagainya, tapi kita ni boleh mengambil alternatif yang lain dan mungkin juga ada tugasan-tugasan yang perlu sebenarnya dilakukan di luar. Jadi tapi keadaan cuaca keadaannya hujan. Jadi mungkin mereka ada cara untuk menyelesaikan tugasan-tugasan berkenaan. Tapi apapun sebenarnya keadaan cuaca kita sentiasa bersiap siaga, sentiasa berhati-hati dan juga sentiasa melihat amaran keadaan cuaca kita ni yang sering kali dikemas kini untuk pengetahuan kita semua khususnya rakyat dan juga masyarakat di negara Brunei Darussalam. Betul sekali ya, dan kita mengharapkan juga bis kita pada hari ini sekali lagi pertemuan kita 25 Rejab bersama dengan 15 Januari 2026 masih sesibuk apapun kita jangan sampai kita melewatkan ataupun meninggalkan ya untuk terus kita ni memohon doa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga kehidupan kita terutama sekali kepada kesihatan diri kita dan juga keluarga kita senantiasa diberikan keafiatan untuk selama berpanjangan untuk terus kita ni dapat menikmati suasana kehidupan dalam keadaan aman dan damai di negara kita. Dan ada sedikit perkongsian kita pada pagi ini Auda di mana majlis sembahyang sunat hajat dan juga bacaan surah Yasin dan doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari ini iaitu pada petang ini itu hari Khamis malam Jumaat 26 Rejab 1447 Hijriah bersama dengan 15 Januari 2026 Masihi. Ianya bermula pada jam 5.45 petang nanti iaitu acara akan dimulakan selepas sembahyang fardu maghrib Berjemaah. Ya. Itulah ya bagi majlis sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin dan doa khas
bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari ini malam Jumaat 26 Rejab 1447 Hijriah bersamaan 15 Januari 2026 pada pukul 5.45 petang ini. Itu acara bermula selepas sembahyang fardu maghrib. Jadi orang ramai adalah dialulukan hadir untuk merafakkan doa. Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dikurniakan kesembuhan segera dan keafiatan yang berpanjangan. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu dia Auda, sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Jadi itu dia Auda, Rampai Pagi baru kami mulakan dengan mukadimah mengetahui akan keadaan cuaca pada pagi ini Atul ya. Betul. Dan juga hari bulan pada hari ini. Mungkin hari ini ada perkara-perkara yang perlu kita selesaikan ataupun temuduga ya yang perlu dihadiri ya. Tepat sekali. Jadi banyak lagi informasi yang ingin kita kongsikan di Rampai Pagi pada hari ini. Jadi bagaimana kalau kita mulakan pagi kita dengan bacaan surah Al-Fatihah dan kita akan kembali selepas ini nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang gaib, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami, serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan bala bencana. Dengan belas kasih-Mu, ya Allah, yang maha lembut lagi maha mengetahui, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan juga lindungan Allah. Semoga apapun yang akan kita laksanakan pada hari ini akan berjalan dengan lancar selaras dengan apa yang kita rancang. Jadi di Rampai Pagi kami akan memberikan antara pengisian yang akan kita bawakan pada hari ini. Selain bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah, kita juga ingin mengetahui keadaan ramalan cuaca sepanjang hari ini. Nanti kita akan bersama rakan pelapor kita dan ada satu wawancara yang akan kita bawakan pada hari ini. Jadi wawancara kita mengenai dengan ekosistem rasa, ada Gula Anau Story. Apa sebenarnya yang akan dimaksudkan, apakah sebenarnya storynya. Jadi kita akan bersama dua narasumber kita pada hari ini, iaitu Joshua Anak Belayan dan Syafi Halim yang akan menerangkan mengenai dengan ekosistem rasa The Gula Anau Story sekitar pukul 8.30 pagi nanti. Jadi itulah ya, dengan adanya wawancara ini kita dapat mengetahui apa yang akan dijelaskan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Tapi itulah, kalau tadi sebelum bersama wawancara ini kita bersama rakan-rakan kita dari daerah Belait, daerah Tutong dan juga daerah Tempurung. Dan ya, insyaAllah juga nanti Auda akan kita kongsikan keadaan cuaca kita menerusi laporan kaji cuaca daripada rakan yang bertugas nanti. Jika insyaAllah pihak penerbit berjaya menghubungi petugas ataupun pegawai yang akan melapor kaji cuaca kita pada pagi ini, insyaAllah. Kalau tidak pun nanti insyaAllah akan kita kongsikan bersama. Dan juga selepas kita mengikuti siaran berita 9 pagi Auda, kita bawakan satu package program ya, memperkatakan ataupun pengisian kita mengenai dengan mekanisme jam tangan Muhammad Akil Awang, rakan kita yang akan memperkatakan ya.
yang akan memperkatakan ataupun mengongsikan mengenai dengan jam tangan itu nanti ya, mekanisme ya jam tangan. Jadi insyaAllah jika ada kesempatan mungkin kita ini dapat menyaksikan, tapi jika tidak ada kesempatan sebab kita ini menutup tirai awal. Betul. Rampai pagi sekitar 9.15 minit pagi nanti insyaAllah. Dan tadi kita sempat memberikan mengenai dengan keadaan cuaca kita. Jadi bersama rakan pelapor kita yang sudah bersedia. Assalamualaikum Nur Mahyun. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sehat ya. Jadi kami serahkan kepada Nur Mahyun untuk memberikan laporan ramalan cuaca pada hari ini. Silakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekarang kita ikuti ramalan keadaan cuaca untuk pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir di sana sini pada waktu pagi dan beransur baik sekitar waktu tengah hari. Hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada lewat petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya pada waktu pagi selaju 5 ke 10 km sejam dan dari arah barat laut atau timur laut pada waktu petang selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit ke sederhana di paras 0.8 ke 1.2 meter. Perhatian, keadaan laut masih berbahaya bagi pengguna bot-bot kecil. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 29 darjah Celsius, suhu minimum 23 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan berpetir berasingan berlaku di sana sini. Untuk jelasnya saya sampaikan sekali lagi. Keadaan cuaca berawan dengan hujan atau hujan berpetir di sana sini pada waktu pagi dan beransur baik sekitar waktu tengah hari. Hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada lewat petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya pada waktu pagi selaju 5 ke 10 km sejam dan dari arah barat laut atau timur laut pada waktu petang selaju 10 ke 25 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit ke sederhana di paras 0.8 ke 1.2 meter. Perhatian, keadaan laut masih berbahaya bagi pengguna bot-bot kecil. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Kelajuan angin meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 29 darjah Celsius, suhu minimum 23 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti, hujan atau hujan petir berasingan berlaku di sana sini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Nur Mahyun di atas perkongsiannya dan kami ucapkan selamat bertugas nanti ya insya-Allah. Dan insyaAllah di lain kesempatan juga kita akan bersama lagi. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima tadi ya bersama rakan pelapor kita bersama Nur Mahyun. Kenapa ni hari ini? Sudah sarapan ke belum ni? Saya tahu kenapa. Kata ni bukan suara saja. Dan ni belum ada exercise ni. E-I-O-U. Cuba. Yang mesti ada exercise otot-otot muka kita ni. Cuba Atul dulu yang mempraktikkannya. Atul, bila memperkatakan ini kita berada di bulan, sudah berada di 25 Rejab ya. Akan melangkah ke Syakban, bukan ke bulan ya, bukan. Untuk ke bulan Ramadan. Ya biasanya bulan Ramadan, biasanya kita ni ialah sibuk dengan cuaca berbuka puasa. Betul. Atau sebagai orang bolehlah orang dalam membuat persiapan makanan-makanan ataupun hidangan di bulan puasa. Apa makanan yang kira-kira melibatkan gula anau ni atau? Kalau gula anau? Biasanya cenderung menggunakan gula anau? Boleh. Boleh ya? Boleh. Tergantung kesukaan kita. Tapi memang banyak, kalau kuih-kuih Melayu memang banyak menggunakan gula anau. Tapi kan kadang-kadang contohnya, saya boleh confuse gula apung dengan gula Melaka. Dengan gula Melaka. Tapi rasanya memang ada persamaan nama. Nanti dah kena tanya, kadang aku salah. Tapi kalau yang sudah dibekukan di dalam buluh atau biasanya sudah terbentuk bulat ya seperti lemang tetapi keras, itu gula Melaka.
Tetapi kalau yang masih macam dalam keadaan yang kita terlicak tu, biasanya arah kontainer tu Gulanau. Itulah. Itu keliru kan? Saya keliru. Saya sampai sekarang masih lagi biasanya kita ni makan ubi kayu rebus dengan gula anau. Gulanau lah. Gulanau lah kan? Gulanau. Biasanya kalau gulanau tu kalau tadi kan membuat rojak, kicap padas, atau boleh jual selain daripada kuih meh. Jadi banyak sebenarnya kalau boleh dipelbagaikan, sebab itulah mungkin apa yang akan dibincangkan. Apatah lagi cara pembuatan kita ni dah tahu kan? Betul. Ekosistem rasa The Gula Anau Story, sebab mungkin ada storynya di sana, ada penceritaannya di sana. Jadi insyaAllah ya, dengan dua narasumber kita yang akan menjelaskan 8.30 pagi ini nanti. Kalau tadi Is mengatakan persiapan, kita ni sudah berada di bulan Rejab, di penghujung Rejab. Lepas satu ke Syakban, lepas satu Ramadan. Jadi apakah antara persiapan kita ni untuk di bulan Ramadan? Selain daripada kalau sudah rumah mikirkan apakah antara juadah kali ini, kalau juadah kita ni kalau dulu-dulu cuma ni, mungkin kita ni ke arah juadah yang lebih sihat. Betul. Tapi adanya juadah yang lebih sihat ni yang mahal. Dan kadang-kadang dia mengatakan membosankan. Tapi saya rasa indah. Kalau yang sihat ni sebenarnya ia indah mahal. Kalau terutama sekali masakan orang Ketan, orang Melayu. Masak rebus. Masak rebus. Masak rebus salad. mahal. Macam sayur yang dicampur ya. Biasanya tadi makan salad kan. Ya. Tapi kenapa anda kita ni makan ulam? Itulah. Kan istilahnya dalam Melayu kita ni ulam ya. Betul. Jadi banyak sebenarnya cara. Jadi masa inilah kita ni boleh mengkaji ataupun mencari sendiri apakah antara resepi-resepi yang bersesuaian untuk juadah persungkaian dan juga waktu sahur nanti. Dan inilah masanya sebenarnya kita ni akan bersiap untuk melangkah di bulan Ramadan, dan yang pastinya doa kita semoga kita sampai ke Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan ya, diberikan keafiatan juga. Tapi jangan juga lupa, kata Atul tadi, para suri rumah tangga jangan terlupa untuk puasa sunat yang belum tertunaikan. Ini sudah meninggalkan Rejab, Syakban masih ada peluang laksanakan. Yang masih tersisa lagi ya. Hutang piutang maksudnya puasanya. Qada puasa. Kan? Betul. Jadi itulah ya antara yang boleh kita kongsikan pada hari ini, dan juga nanti kita akan bersama rakan-rakan kita di ketiga daerah. Apakah antara pengisian yang akan dibawakan, dan terutama sekali dari daerah Belait, Tutung dan juga daerah Temburong. Kita percaya juga selain daripada Ketani melatih diri untuk melangkah di bulan Ramadan ini, tapi kita ni juga ketika ini giat aktif untuk melakukan jua aktiviti riadah, walaupun keadaan cuaca kita ni yang tidak menentu. Mungkin ada saja inisiatif BIS kita, kalau waktu hujan macam mana inisiatif kita ni untuk beriadah ataupun bersukan. Dan juga mungkin saja kita ni melakukannya di rumah. Masa ni orang kita ni banyak kan daripada media sosial ni yang boleh membantu kita ni pergerakan-pergerakan yang sihat. Ini bukan apa, kerana kebelakangan ni kita ni sering kali mendengar adanya penyakit-penyakit yang mendatang kita orang. Kenapa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila kita ni lihat, kita ni scan diri kita ni, permakanan kita ni kurang menjaga, mengamalkan gaya hidup yang sihat berkurangan, dan juga kadang-kadang selalu stres, tertekan. Jadi ada cara untuk kita ni mengimbangi dalam kehidupan kita. Betul sekali. Baik, sebelum kita mengonsingkan lagi beberapa makluman pada pagi ini, kita berehat seketika Auda. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Rampai Pagi, Inspirasi Pagi Auda.
Di antara fadilat membaca surah Yasin seperti mana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lahu fi tilkal lailah." Yang bermaksud, barang siapa yang membaca surah Yasin pada waktu malam kerana mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya pada malam tersebut. Hadis riwayat Ad-Darimi daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Menurut Al-Munawi, yang dimaksudkan dengan diampunkan dosanya ialah dosa-dosa kecil. Di antara fadilat membaca surah Yasin seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u Yasin ala mautakum." Yang bermaksud, bacalah surah Yasin oleh kamu ke atas orang yang sedang menghadapi kematian ataupun nazak. Hadis ini hadis dhaif riwayat Abu Daud daripada sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Menurut As-Sindi, ala mautakum, membaca Yasin ke atas mereka yang menghadapi kematian juga termasuk dibacakan pada mereka yang telah kembali ke rahmatullah. Bagi orang yang sedang menghadapi kematian, insya-Allah dengan membaca Yasin ke atas mereka akan diringankan keluar roh daripada jasad mereka. Manakala orang telah kembali ke rahmatullah akan mendapat rahmat dan maghfirah ataupun keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara fadilat membaca surah Yasin ialah disampaikan hajat. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaijuh." Yang bermaksud, barang siapa membaca Yasin di awal pagi hari akan disampaikan hajatnya. Hadis dhaif riwayat Ad-Darimi daripada sahabat Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Banyak lagi informasi yang ingin kita kongsikan di sini, terutama sekali bagi majlis sambutan Isra Mi'raj peringkat negara 1447 Hijriah yang akan berlangsung pada 27 Rejab 1447 Hijriah bersamaan dengan 17 Januari 2026 Masihi. Ini bertempat di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Tema sembahyang teras model insan cemerlang. Jadi ianya akan berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Itu dia acara yang akan mengambil tempat insya-Allah pada 17 ya, 17 Januari. Baik, berikutnya sekarang ada kita kongsikan pula bersama satu lagi makluman, itu dari Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasnal Bolkiah. Auda, baik kita kongsikan di mana pembukaan bilik rambut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibukakan untuk kunjungan orang ramai selama 3 hari bermula pada hari Sabtu hingga Isnin, iaitu pada 27 Rejab hingga 29 Rejab 1447 Hijriah bersama dengan 17 Januari hingga 19 Januari 2026 Masihi bermula pada jam 9 pagi hingga 5 petang. Ini sempena dengan sambutan Isra Mi'raj ya. Jadi tempahan tiket Auda dapat kita untuk scan ya. Scan di QR code yang telah pun disediakan di sana. Jadi itu bagi tempahan tiket. Jadi hanya 3 hari saja lagi ya. 3 hari saja dibukakan, iaitu pada hari Sabtu hinggalah pada hari Isnin. Waktu kaunter tiket bermula 8.30 pagi hingga 4 petang. Jadi 27 Rejab sehingga 29 Rejab 1447 bersama dengan 17 hingga 19 Januari 2026 Masihi. Dan ada kesempatan jadi dapat berkunjung ke sana ya. Itu dia ada sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Sebelum kita bersama dengan rakan-rakan kita yang berada di ketiga-tiga daerah. Nanti kita akan ke daerah Belait, Tutong dan juga Temburong insya-Allah. Kita juga ingin mengetahui akan keadaan cuaca di sana. Mungkin mudah-mudahan rakan-rakan kita dapat mengongsikan keadaan cuaca di daerah masing-masing apabila mereka nanti dapat menembusi siaran Rampai Pagi ini insya-Allah ya. Insya-Allah.
Jadi kita akan bersama rakan tugas kita yang berada di daerah Blyth bersama rakan tugas kita bersama Madini Haji Ahmad yang sudah pun bersedia selepas ini. Baiklah, terima kasih rakan tugas kita Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan Auda dan menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Blyth, Inspirasi Pagi Auda. Dan seperti biasa pada pagi ini kita mengkongsikan satu info semasa dan juga bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian bersama, keadaan cuaca di kawasan sekitar Pekan Kuala Blyth pada pagi ini dalam keadaan yang hujan juga ya. Namun apa yang diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati ya, terutamanya kepada pengguna jalan raya agar sentiasa betul ansur selama dengan pengguna yang lainnya, dan juga diingatkan kepada mereka yang tinggal di kawasan pedalaman agar sentiasa mengetahui ya keadaan cuaca dari masa ke semasa. Baiklah, terlebih dahulu saya mengkongsikan satu info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth, iaitu mengenai dengan majlis sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin dan doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada petang ini, Khamis 15 Januari 2025 bermula pada pukul 5.45 petangnya. Dan bagi daerah Blyth, ianya akan diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Blyth. Dan orang ramai adalah dialulukan hadir untuk merafakkan doa semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dikurniakan kesembuhan segera dan keafiatan yang berpanjangan. Itu dia, ada satu info semasa. Sekarang kita akan beralih menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Musim tengkujuh yang melanda di negara kita ketika ini memberi kesan ketara kepada kebekalan dan harga barangan, khususnya ikan dan sayur. Bayangkan situasi di musim kini, di mana orang ramai hendak membeli ikan, tetapi bekalan ikan pula terhad. Inilah yang melanda di beberapa pasar ikan kita akibat cuaca tidak menentu kebelakangan ini, yang dipercayai menyebabkan kekurangannya bekalan barang keperluan di pasaran. Laut bergelora dan angin kencang dalam beberapa hari ini menyebabkan bekalan beberapa jenis ikan di pasar berkurangan dan harga sedikit meningkat. Hal ini turut menjejaskan sumber pendapatan peniaga ikan kita. Namun, demi meneruskan kelangsungan hidup, ada di antara peniaga terpaksa menjalankan aktiviti perniagaannya walaupun bergantung kepada bekalan daripada pembekal luar. Siapa aja berani ke laut di musim ini? Dulu berani orang, sekarang dah ada yang berani lagi. Ada pun berani di kerana ni ke lautan ni. Nak sendiri bagus. Ayah bagus sih. Dah ada memudal apa? Ini memudal. Pancam nak sendirinya orang bisa ya, macam udang balik RM13. RM2.15, RM2 untung. Alam nak sendiri. Bulat bagi itu. Minyak sedikit ani belanjai. Fenomena cuaca hujan yang tidak menentu saban tahun apabila tibanya musim tengkujuh mengakibatkan beberapa kawasan rendah telah mengalami banjir. Banjir yang melanda khususnya di kawasan tanah rendah sudah tentunya memberi kesan besar buat penduduk yang terlibat. Segala pergerakan serta aktiviti harian turut terjejas dan terbatas.
Dalam situasi ini, para usahawan kebun sayuran juga tidak terkecuali berdepan bencana banjir, di mana ia memberi kesan buruk kepada perkembangan perniagaan. Perkara ini berlaku hampir setiap ujung tahun, menyebabkan aktiviti penanaman dan penghantaran bekalan sayur menjadi sukar. Ketika tinjauan kami, kebanyakan sayur tempatan terjejas akibat hujan dan banjir. Jadi ia memberi kesan terus kepada harga di pasaran. Yang sebelumnya okey, adanya orang murah sedikit, Pak. Tapi setelah setengah ni musim hujan kan, naiklah sedikit harganya. Kalau macam lada selalunya dulu macam RM10 sekilo, masa ni 15-18 kilo. Pembekal sayurnya kadang-kadang ada sayur kan pasal hari Tengkujuh kan, hari hujan-hujan. Jadi kebun dorang pun banyak yang kena banjir. Dan harganya pun mahal juga. Kalau ada pun sayur harganya mahal. Peniaga yang ditemui memaklumkan pembekal sayur tidak dapat memenuhi permintaan semasa akibat musim tengkujuh ini. Bekalan sayur juga terjejas dan susah diperolehi semasa musim hujan ini. Namun harga masih dalam kawalan. Memanglah diorang bertanya kalau yang macam pria apa kan, orang tanya kalau dada orang tanya. Tapi aku beritahu lah pasal pria masa ni dada, dari kebun pun susah, lagi pun mahal. Musim hujan kan, aku pun ada kebun sendiri. Aku kadang-kadang aku ke pasar burung mencari, ketemu sama ada orang mantar lah, orang dari kebun. Memang ada supplier dari kebun lah. Kecula pun masa ni sebeg tu mau RM7, RM8 sebeg. Dula. Kalau pria sebeg tu dalam 6 kilo tu RM15 naik harga. Begitulah tinjauan kami di salah sebuah pasar ikan dan sayur di daerah Belait ini. Realiti perjuangan peniaga-peniaga kita dalam mengharungi liku-liku perjalanan perniagaan mereka seharian. Walaupun keadaan cuaca tidak menentu dan menyebabkan pendapatan mereka terjejas, bagi peniaga kita ianya sudah menjadi lumrah dan hanya buat seketika sahaja. Apabila musim cuaca sudah reda, perniagaan mereka akan kembali pulih seperti sedia kalanya. Itu dah ada bahan yang telah dikongsikan oleh rakan setugas kita Irwan Haji Jaafar, iaitu mengenai dengan kesan perniagaan di musim tengkujuh ya, yang mana musim tengkujuh memberi kesan yang signifikan ya terhadap sektor perniagaan sama ada dari segi operasi kewangan maupun tenaga kerja ya. Namun dengan perancangan yang rapi, penyesuaian strategi serta penerokaan peluang baru, peniaga mampu mengurangkan impak negatif dan menjadikan musim tengkujuh sebagai satu fasa pembelajaran dan pengukuhan perniagaannya. Dan alhamdulillah dengan adanya bahan tersebut, sekian saja disampaikan dari daerah Belait. Saya serahkan kembali kepada rakan setugas kita yang berada di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama rakan setugas kita Madini Haji Ahmad dengan pengesahan telah pun dibawakan bersama mengenai dengan musim tengkujuh ini. Jadi perlunya kita ni sentiasa berhati-hati, terutama sekali bagi ada yang memandu ataupun yang tinggal di kawasan rendah dan sebagainya. Sebab banjir kilat ni bila-bila masa saja ianya boleh berlaku sekira hujan turun dengan lebatnya tanpa henti. Ya, demikian tadi juga kata Madini ya, sedikit sebanyak memberikan kesan sedikit kesan sampingan daripada orang kalau yang berniaga mungkin kuranglah mendapat mendapat sambutannya semusim tengkujuh ini, tapi ada cara sebetulnya kalau kita mencari solusinya, insyaallah. Jadi kita doakan semoga semuanya akan insyaallah baik-baik saja. Jadi itu dia perkongsian dari daerah Belait pada pagi ini. Baik, berikutnya kita ke daerah Tutong, rakan kami Majdi Dr. Haji Sarbini yang akan bersama bis kita selepas ini. Jadi kita ke daerah Tutong.
Baik, terima kasih kepada rakan segang kita, Dr. Iskandar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera audio penonton. Alhamdulillah kita bersua dari daerah Tutong untuk berkongsi beberapa info semasa dan juga satu bahan visual yang akan kita saksikan bersama sebentar nanti. Dan ingin dikongsikan juga keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pada pagi ini dalam keadaannya hujan lebat ya. Dan untuk itu kita mengharapkan agar pengguna jalan raya khususnya para pemandu untuk sentiasa tingkatkan kewaspadaan dalam pemanduan auda dan sentiasa jaga jarak dalam pemanduan auda juga ya, dan sentiasalah ya mematuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan dan berhati-hatilah di jalan raya, lebih-lebih lagi dalam keadaan hujan lebat pada pagi ini. Baik, saya kongsikan terlebih dahulu mengenai dengan acara yang akan diadakan di sebelah petang ini, iaitu majlis sembahyang surat hajat, bacaan surah Yasin dan doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang akan diadakan di seluruh negara bagi peringkat daerah Tutong akan diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong, dan insyaAllah akan bermula pada jam 5.45 petang, yang mana acara bermula selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah kepada orang ramai yang ingin mendapatkan buku Yasin dan doa khas dan juga zikir Al-Maghfirah wal-Ar-Rahmah. Anda bolehlah ya kunjungi ke laman Instagram dengan mencari khu.brunei dan anda boleh mengimbas kod QR yang tertera di laman tersebut. Baik, itu satu info semasa saya kongsikan terlebih dahulu, dan untuk selanjutnya mari kita menyaksikan bahan visual yang kami sediakan dari daerah Tutong. Pisang merupakan antara buah-buahan tropika yang penting sama ada dari sudut pemakanan, ekonomi dan kelestarian agroindustri. Buah ini kaya dengan karbohidrat, serat pemakanan, vitamin dan mineral yang sekaligus menyumbang kepada keselamatan makanan serta menjadi sumber pendapatan utama bagi komuniti pertanian di kebanyakan negara membangun. Walau bagaimanapun, pemprosesan dan penggunaan pisang secara konvensional lazimnya hanya memfokuskan kepada bahagian isinya, manakala kulitnya pula sering dianggap sisa dan dibuang. Namun di sebalik itu, sebenarnya kulit pisang mempunyai potensi signifikan untuk dipelbagaikan penggunaannya melalui kajian dan penyelidikan yang dilakukan oleh mahasiswi dari Universiti Islam Sultan Syarif Ali Unisa Kampus Sinaun memanfaatkan kulit pisang sebagai bahan utama dalam menghasilkan coklat bar. Tujuan utama penghasilan coklat bar berasaskan kulit pisang bertujuan untuk memperkenalkan alternatif snack yang lebih sihat dan berkhasiat berbanding coklat bar konvensional yang tinggi kandungan gula dan lemak. Kulit pisang dipilih sebagai bahan utama kerana menurut kajian ia memiliki kandungan serat, antioksidan, vitamin B6 serta mineral penting seperti kalium dan magnesium yang berpotensi membekalkan tenaga semula jadi dan membantu sistem penghadaman. Jadi kelebihan utama menggunakan kulit pisang dalam penghasilan coklat bar ialah kandungannya yang tinggi dengan serat, antioksidan serta vitamin dan mineral penting seperti kalium dan magnesium yang dapat meningkatkan nilai nutrisi produk. Jadi bahan ini juga ia membantu menjadikan coklat bar lebih seimbang dari segi khasiat, memberikan tenaga semula jadi tanpa bergantung kepada bahan tambahan tiruan. Selain itu, penggunaan kulit pisang ia turut memberikan tekstur yang unik dan rasa yang lebih semula jadi, menjadikan produk ini mempunyai identiti tersendiri berbanding coklat bar biasa. Jadi, melalui inovasi ini, kami bukan sahaja menonjolkan potensi kulit pisang sebagai bahan makanan bernilai, tetapi juga membuka ruang kepada penggunaan sumber tempatan secara kreatif dan berinovasi dalam pembangunan produk berasaskan makanan sihat. Alhamdulillah, dari hasil kajian kami, coklat bar yang dihasilkan daripada kulit pisang, ia didapati mempunyai nilai nutrisi yang lebih baik berbanding dengan coklat konvensional. Hal ini kerana kulit pisang ia mengandungi serat makanan, antioksidan, vitamin B6 serta mineral penting yang bermanfaat untuk kesihatan tubuh.
Jadi, bagi memastikan tahap keselamatan dan nilai permakanan produk ini, analisis makmal makanan telah dijalankan di Makmal Ibn Sina, Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Ujian tersebut dijalankan bagi menilai kandungan protein, lemak, kanji dan gula dalam produk. Jadi antara kaedah yang digunakan termasuk ujian Biuret untuk protein, ujian emulsi untuk emulsi etanol untuk lemak, ujian iodin untuk kanji dan ujian Benedict untuk gula penurun. Jadi hasil ujian menunjukkan bahawa produk kami mempunyai komposisi nutrisi yang seimbang, menjadikannya pilihan yang lebih sihat berbanding dengan coklat konvensional yang tinggi kandungan gula dan lemak. Bagi proses penghasilan coklat bar daripada kulit pisang, pada peringkat awal, kulit pisang dibersihkan dan dicuci dengan teliti terlebih dahulu bagi memastikan kebersihan kulit pisang tersebut. Seterusnya, ia dikeringkan menggunakan ketuhar dalam kira-kira 15 minit. Setelah itu, kulit pisang yang telah kering dikisar halus untuk dijadikan tepung dengan ditambahkan sedikit tepung gandum bagi membantu kestabilan tekstur. Pada peringkat seterusnya, proses pembuatan coklat bar dilakukan dengan mencampurkan bahan-bahan seperti oat, kacang almond, biji labu, biji bunga matahari, kismis, tepung kulit pisang, mentega kacang, madu dan sedikit esen vanila. Kesemua bahan-bahan ini digaul sebati sehingga membentuk adunan yang padat. Setelah itu dibekukan di dalam peti ais selama 2 jam atau sehingga teksturnya menjadi kukuh. Setelah adunan sejuk, bolehlah dipotong mengikut saiz yang sesuai. Proses terakhir, coklat masakan dicairkan dan dicelup atau didrizzle pada adunan bagi memberikan rasa dan bentuk yang lebih menarik. Produk ini boleh dianggap sebagai satu inovasi hijau dan produk mesra alam sejajar dengan matlamat Sustainable Development Goal khususnya SDG 12 dan SDG 13. Hal ini kerana penghasilan coklat bar daripada kulit pisang ia dapat membantu mengurangkan sisa makanan dengan memanfaatkan bahan buangan yang biasanya tidak digunakan. Jadi sekaligus juga menyokong kitar semula iaitu circular economy dan kelestarian sumber semula jadi. Selain itu, pendekatan ini juga menggalakkan inovasi dalam sektor makanan halal di mana setiap bahan ia dipastikan selamat, berkhasiat dan mesra alam. Projek seperti ini ia bukan sahaja memberi nilai tambah kepada industri makanan tempatan tetapi ia turut menyumbang kepada kesedaran masyarakat terhadap kepentingan gaya hidup mampan dan pengurangan pencemaran alam sekitar. Antara cabaran utama dalam menghasilkan produk ini ialah mengekalkan tekstur dan rasa yang seimbang agar ia diterima oleh pengguna. Seperti mana yang kita ni ketahui, kulit pisang ia mempunyai rasa sedikit pahit dan tekstur yang agak kasar. Jadi proses pengeringan dan pengisaran ia perlu dilakukan dengan teliti bagi mendapatkan tepung kulit pisang yang halus. Selain itu, cabaran lain ialah memastikan kestabilan bentuk dan ketahanan produk kerana ia menggunakan bahan semula jadi tanpa bahan pengawet. Proses formulasi juga memerlukan beberapa percubaan bagi mendapatkan gabungan bahan yang sesuai seperti jumlah madu, oat dan coklat yang seimbang supaya bar tidak terlalu lembik atau keras selepas ia dibekukan. Manakala dari segi penyelidikan, ia turut memerlukan ujian makmal untuk memastikan nilai nutrisi dan keselamatan makanan. Namun begitu, cabaran ini menjadi peluang untuk memperbaiki lagi kualiti produk kami agar ia lebih baik dan bersaing di pasaran pada masa hadapan, insya-Allah. Penggunaan kulit pisang dalam pembuatan coklat bar mampu menyumbang kepada pengurangan pembaziran makanan, menyokong konsep circular economy serta selari dengan matlamat pembangunan mampan lestari ke-12, responsible consumption and production dan prinsip maqasid syariah dalam aspek pemeliharaan kesihatan. Produk ini juga dihasilkan menggunakan bahan semula jadi tanpa bahan pengawet dan pewarna tiruan, menjadikannya lebih selamat untuk semua golongan.
Baik penonton, demikian tadi bahan visual yang dapat kita saksikan bersama. Yang satu lagi pendekatan kreatif dan juga inovasi daripada mahasiswi Universiti Islam Sultan Syarif Ali UNISA Kampus Sinaun yang menggunakan kulit pisang sebagai bahan utama untuk menghasilkan coklat bar. Pastinya ia satu idea kreatif dan juga idea yang mampan ni sebenarnya untuk mengurangkan sisa pembuangan yang tertumpu kepada kulit pisang. Siapa menyangka kulit pisang sebenarnya mempunyai banyak khasiat di sebaliknya dan juga dapat diolahkan menjadi satu produk yang berkhasiat. Jadi kita mengharapkan idea-idea kreatif seumpama ini akan dapat lagi dikembangmajukan bukan saja bagi para mahasiswa atau mahasiswi peringkat universiti, malahan juga bagi rakyat Brunei lah ya, untuk mengetengahkan idea kreatif, idea inovasi buat kemajuan negara juga insya-Allah. Baik, daripada bahan tersebut ingin saya kongsikan satu lagi makluman semasa itu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan api elektrik yang akan berlaku pada hari ini 15 hari bulan Januari 2026 yang akan menjejaskan di sebahagian daripada Kampung Bukit Sulang, Kampung Menengah, Kampung Bang Nuka dan kawasan sekitarnya yang mana ia akan dilaksanakan pada jam 8.30 pagi ini sehingga 11.30 pagi dan kemudian akan disambung semula pada jam 1.30 petang sehingga 4.30 petang. Jadi ambil maklum khusus pada para penduduk yang tinggal di kawasan yang terlibat. Baik, itu sahaja perkongsikan audio penonton dari daerah Tutong dan untuk selanjutnya kembali bersama Iskandar dan juga Nur Hayatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rakan setugas kita bersama dengan Majdi Dr. Haji Sarbini, rakan pelapor dari daerah Tutong pada pagi ini ya. Itu makanan apa tu atau makanan sehat. Makanan sehat. Disilakan sebagai makanan tapi sehat. Tapi daripada kacang-kacangan lah. Betul. Saya suka badam. Samalah. Sama ya? Ya. Baik, kita tinggalkan bahan dari daerah Tutong sebentar tadi. Sekarang kita beralih pula ke daerah Temburong. Ya. Kita ni ke daerah Temburong. Kita akan bersama rakan segas kita yang sudah pun bersedia bersama Nur Imanina selepas ini. Terima kasih rakan setegas kita Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Auda yang sentiasa menyaksikan kami di Rampai Pagi Inspirasi Pagi Auda pada hari ini 25 Rejab 1447 Hijrah bersamaan dengan 15 Januari 2026 Masihi. Dan apa yang diharapkan pada hari ini agar Auda sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya dan juga didoakan agar segala perancangan yang akan Auda rancangkan pada hari ini berjalan dengan lancar. Jadi Auda, sebelum kita menyaksikan bahan visual, ingin juga disampaikan satu bahan informasi iaitu pada hari ini 15 Januari 2026 akan diadakan majlis sembahyang sunat hajat bagi bacaan surah Yasin dan juga doa khas bagi kesihatan dan juga kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, manakala acara bermula selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib berjemaah di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar daerah Temburong. Jadi Auda, sekian sahaja daripada informasi tadi dan sekarang kita akan teruskan sahaja menyaksikan bahan visual yang akan disampaikan oleh rakan setegas kita Siti Izawati. Jadi mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, Auda, sekarang saya berada di Rumah Panjang Kampung Lepung Baru. Jadi pada kali ini kita akan mengetahui serba sedikit mengenai dengan rumah panjang ini, yang mana kita difahamkan mereka ni tinggal di bawah satu bumbung yang sama tetapi berlainan pintu mewakili setiap sebuah satu keluarga. Jadi kita ingin mengetahui lagi kehidupan mereka penuh dengan perpaduan, keharmonian dan kemasyarakatan. Kita ikuti bersama.
Selamat pagi Ketua. Terima kasih. Daerah Temburong yang terletak di timur negara Brunei Darussalam terkenal dengan suasana semula jadi yang menghijau serta budaya tradisional masyarakatnya yang masih kekal terpelihara. Salah satu rumah panjang yang ada di daerah Temburong ialah Rumah Panjang Kampung Lepung Baru yang terletak di Kampung Semabat. Yang diperbuat daripada kayu dan simen. Ia mempunyai struktur panjang yang menempatkan beberapa buah keluarga di bawah satu bumbung. Ya Auda, kita akan bersama dengan Yang Mulia Ambul Anak Bakit, pemangku Ketua Kampung Lepung Baru. Selamat pagi Ketua. Selamat pagi. Okay, jadi terima kasih terlebih dahulu kerana telah pun berkesudian untuk kami membuat lawatan ke Rumah Panjang ini Ketua. Okay, jadi mungkin Ketua dapat mengongsikan sedikit mengenai dengan pintu yang terdapat di Rumah Panjang ini. Salah satu daripada keistimewaan Rumah Panjang ini adalah perhubungan di antara kekeluargaan, mengeratkan lagi tali persaudaraan dah di antara keluarga di sini. Yang di Rumah Panjang Kampung Semabat ini semuanya bukan orang lain lah. Macam ada hubungan keluarga lah di antara satu sama lain. Dan yang lainnya Rumah Panjang ini adalah satu keunikan di mana penduduk-penduduknya sentiasa bekerja sama dalam gotong royong dan sebagainya lah, suka duka macam itulah. Jadi kalau di sini memang soalnya kalau setiap malam di kawasan orang tepat di luaran ni, setiap pintu tu diorang punya kawasan lah di luaran ini Ketua. Di luaran ini adalah kami panggil dalam bahasa Iban ruai, jadi dalam bahasa Melayunya beranda lah jebatu. Jadi untuk apabila ada keramaian suka duka memang di luar ini lah. Diadakan acara lah tu Ketua. Mengadakan acara sambutan tahun baru, kadang-kadang sambutan hari raya pun ada pernah disambut di Rumah Panjang ini. Di Rumah Panjang ini terdapat beberapa orang yang beragama Islam lah, yang berhari raya di tempat Anila itu Ketua, yang menyambut sambutan hari raya. Kehidupan di Rumah Panjang di daerah Temburong menekankan nilai-nilai gotong royong, tolong-menolong serta musyawarah dalam menyelesaikan sebarang masalah. Rumah Panjang menjadi tempat perkumpulannya generasi tua dan muda dalam memelihara adat resam dan tradisi nenek moyang. Alhamdulillah Auda, inilah pemandangan kalau dari beranda. Sari patah perkataan Joy yang dapat kita ni pelajari. Kalau kita ni memanggil pantaran, pantaran tu kalau dalam bahasa Iban diorang memanggil ruai. Ruai. Dan kalau kita ni di beranda ni, kita ni akan dapat melihat keindahan alam semula jadi yang dapat kita ni saksikan. Dari sini ada tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga pemandangan yang begitu menarik dan memberikan ketenangan. Ikuti seterusnya. Jadi inilah yang dapat kita ni saksikan. Sebanyak 16 pintu yang telah pun diisi, mana setiap pintu mempunyai dan juga memiliki keluarga masing-masing dengan kehidupan masing-masing. Namun apabila ada aktiviti, mereka akan mengadakan di kawasan luar yang dipanggil pantaran. Jadi kita juga ingin menyaksikan sudut-sudut bacaan yang disediakan di tempat ini. Jom.
Alhamdulillah, Auda, sekarang saya berada di sudut bacaan yang mana di tempat ini juga ada beberapa buah sudut bacaan. Jadi pendapat yang kita lihat selain daripada sudut bacaan daripada perpustakaan, di sini juga terdapat sudut bacaan keagamaan yang disediakan. Jadi inilah suasana yang dapat Ketani gambarkan sepanjang Ketani berada di Rumah Panjang ini. Selain itu, kemudahan pertolongan cemas di Rumah Panjang turut disediakan. Ia menunjukkan bahawa walaupun tinggal di kawasan pendalaman, penduduk tetap boleh hidup dengan selamat dan bersedia menghadapi sebarang kecemasan. Alhamdulillah, Auda, itulah sebentar tadi pendekatan kami mengenai dengan Rumah Panjang Lepong Baru. Mudah-mudahan juga dengan adanya pengongsian pada kali ini sedikit sebanyak akan dapat memberikan Ketani ilmu pengetahuan tentang mereka yang tinggal di tempat ini, dan kita juga difahamkan kalau di daerah Temburong ada lebih kurang 7 rumah panjang, 7 buah rumah panjang yang terdapat di tempat ini dengan kelainan dan juga keunikan mereka masing-masing. InsyaAllah kita juga akan mengunjungi ke rumah panjang yang seterusnya, di mana nantikan bersama kami. Hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Auda, itulah ya bahan yang telah pun disampaikan bersama dengan rakan setugas kita Siti Izawati mengenai dengan Rumah Panjang Kampung Semapat, yang mana Rumah Panjang ini adalah merupakan tradisi kaum Iban yang terdiri daripada satu deret berpuluh-puluh rumah ya, dengan struktur bangunan tradisional yang memanjang dan juga dibina dengan kayu, dan pada masa kini juga telah pun diinovasikan kepada bangunan yang lebih kukuh. Jadi Alhamdulillah, Auda, nampaknya itu sahaja dua bahan yang dapat kita sampaikan pada hari ini, dan diharapkan daripada bahan tersebut dapat memberikan sedikit sebanyak informasi dan juga inspirasi kepada Auda. Sekarang saya akan serahkan semula kepada rakan setugas kita Daud Iskandar dan juga Nur Hayatul. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi bersama rakan setugas kita Nur Imanina dari daerah Temburong ya. Kita percaya daerah Temburong juga merupakan salah satu daerah pelancongan destinasi khusus bagi Ketani yang pelancong di dalam negeri ataupun daripada luar negara. Jadi begitulah juga di daerah-daerah yang lainnya. Dan kalau Ketani melihat sebenarnya di negara Ketani Bulan Darussalam ini memang banyak khazanahnya, memang banyak warisannya, dan memang banyak tempat-tempat yang menarik yang boleh Ketani kunjungi untuk pelancongan khususnya. Kalau yang suka nature ataupun yang adventure lah, yang suka dengan kehijauan, flora dan faunanya, mendengar bunyi orang tadi aliran sungai dan sebagainya, memang banyak di negara kita Bulan Darussalam. Cuma saja lagi Ketani membergekan untuk pengetahuan seluruh dunia lah. Walaupun negara kita ini kecil, tapi masih boleh dikunjungi dengan kehijauan yang ada di negara kita Brunei Darussalam. Betul sekali, dan perlu juga Ketani bergekan serta Ketani ketahui Atul ya, di negara Ketani mempunyai 7 puak yang hidup dalam keadaan rukun aman damai ya. Betul. Macam seperti contohnya tadi ketua di Rumah Panjang tersebut menyatakan di sepanjang Rumah Panjang tersebut ada juga terdapat beberapa keluarga yang beragama Islam ya. Jadi mereka menyambut Aidilfitri bersama-sama mereka yang bukan beragama Islam. Ini menandakan bahawa kita alhamdulillah dapat mengamalkan hidup dalam nyorong serumpun, dapat hidup dalam aman damai serta bekerjasama ya, bantu-membantu, alhamdulillah. Dan lagi silaturahim Atul. Betul sekali Atul ya. Dan kekayaan daerah Nyorang Bumi Permata Hijau tidak dapat disangkalkan lagi ya, dengan kehidupan kata Atul tadi, alam semula jadi yang masih lagi kekal ya hingga ke saat ini. Itu yang perlu punya Ketani pertahankan dan juga lestarikan. Baik, Auda, kembali bersama kami di Bandar Sebegawan, dan ingin kita kongsikan sekali lagi Auda, untuk hari ini pada petang nanti akan diadakan majlis sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin dan juga
doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari ini Khamis malam Jumaat 26 Rejab 1447 Hijriah bersama dengan 15 Januari 2026 Masihi. Ianya bermula pada jam 5.45 petang. Acara akan dimulakan selepas sembahyang fardu maghrib. Jadi kepada orang ramai adalah dialu-alukan untuk hadir untuk merafakkan doa semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dikurniakan kesembuhan segera dan keafiatan yang berpanjangan. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Nah, kalau kita ni lihat di sini tumpuan utama di Jamiah Hasanal Bolkiah yang tertumpulah di Jamiah Asri dan juga di ketiga daerah dapat kita lihat daerah-daerah di Masjid Hasanal Bolkiah Pekan Tutong, daerah Tutong, Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar daerah Temburong dan Masjid Muhammad Jumalul Alam Kuala Belait bagi daerah Belait. Ya, demikianlah tadi ada sedikit perkongsian kita mengenai dengan acara yang akan berlangsung pada petang nanti untuk hari ini. Ya. Jadi bagaimana kalau kita berehat seketika dan selepas ini nanti kita akan mengikuti satu wawancara kita dan kita berehat kembali selepas ini. Rahim. Hai. Hai. Pertama mengenal kamu ada kesempurnaan. Setelah mencinta kamu ku faham arti kekuatan. Banyak kesilapan yang pernah terjadi, tapi ku mohon bukan kamu
Baik, Auda, kembali kita bersama lagi. Auda di Rampai Pagi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kita yang masih lagi setia menyaksikan Rampai Pagi. Sekali lagi, Auda, hari ini edisi pertemuan kita itu Khamis 15 Januari 2026 Masihi. Baik, Auda, seperti yang kita janjikan sebentar tadi, pada pagi ini kita akan bersama dalam sesi wawancara kita bersama dengan dua orang narasumber kita yang kita jemput ke studio Rampai Pagi. Alhamdulillah, mereka telah pun bersama kita pada pagi ini ya. Ya, kita akan membincangkan mengenai dengan ekosistem rasa, iaitu The Gula Anau Story, dan kita bersama dua narasumber kita pada hari ini bersama Yang Mulia Tuan Syafi Halim, pengarah bersama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Dan kita juga bersama Tuan Joshua Anak Belayan, iaitu pengarah bersama. Selamat pagi. Apa khabar? Bagus. Baik, sihat Baik, alhamdulillah. Baik, tadi kami ada sempat saya dan juga Atun perkatakan apa, macam mana bezanya antara gula anau, gula Melaka. Gula anau dan gula Melaka. Tapi itu nanti akan dihuraikan ya. Kita akan mengenal nanti mengenai dengan gula anau. Tetapi sebelum kita bersama Auda bersama dengan narasumber kita pada pagi ini, kami akan kembali selepas ini kita saksikan sisipan ini. Apa kita? Ali, pengenai anu apa ngah? Tapi anu aneh mengenalnya, macam untuk gula anau aneh, bukan untuk kaya, untuk kecukupan hidup. Untuk kecukupan hidup. Yang membuat gula anau itu aneh saja dia. Yang lain semua sudah ada lah. Gula anau ini adalah satu yang seharusnya diperturunkan orang yang punya skill itu kepada generasi sekarang lah. As a cook, I want the future of gula anau to be widely utilized outside of the norm. It is something that we are losing. That would be a great way to revitalize our knowledge, our understanding, our history with gula anau. Jadi cerita hapusnya budaya dan tujuh pokok ini memang dari awal sudah nih. Inilah yang secara perlahan tapi pasti menghapus budaya kita nih. Okey, itu dia yang dapat kita saksikan sebentar tadi, ekosistem rasa The Gula Anau Story. Dan kalau kita ni melihat penggambaran macam saya lihat macam ada filem dalam filem lah. Tapi memang lawa penggambaran sebentar tadi. Tapi apakah sebenarnya yang akan diceritakan lagi mengenai dengan wawancara kita pada hari ini? Baik, untuk pengenalannya. Mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga peranan dalam projek ekosistem rasa untuk Tuan Syafi Halim. Nama saya Syafi Halim, seorang pengarah filem di Brunei, pengasas New Films. Sebelum ini saya ada memenangi Best Borneo Documentary ASEAN International Film Festival dengan film saya Wujud. Itulah. Okey. Kalau Tuan Joshua? Nama saya Joshua Anak Belayan. Saya co-director dalam projek ekosistem rasa. Saya juga project lead atau pengurusi untuk ekosistem rasa. Selaku dari itu saya juga Net Geo Young Explorer 2024 yang kira menjadi tajaan lah untuk bagi keran membuat dokumentari ini. Okey. Ya, itu dia Atul dan juga Auda penonton sekalian, sedikit perkenalan kita bersama dengan dua orang narasumber kita ini, iaitu mengenai dengan ekosistem rasa The Gula Anau Story ini. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita ingin mengetahui mungkin dapat menjelaskan siapa agaknya yang akan menjelaskan mengenai dengan apakah sebenarnya dokumentari ekosistem rasa ini, siapa agaknya? Saya yang Joshua dulu. Baik, silakan. Konsep ekosistem rasa atau The Gula Anau Story ini bermula dari makanan tradisional penyaram.
So saya selaku orang Iban, selalunya ada kira macam traditional heritage kami, dorang membuat adat memanggil miring. So salah satu offeringnya dorang atau simpan penyaram itu. So aku kira macam go back and forth sama kami punya researcher Nasri, dan kami tanya, apa kan ia punya ingredient yang paling atau paling common. Betul, ia punya cerita ialah gula anau. So dari sana kami mau mendalam lagi, dan habis kami melihat lagi dalam mesej tersiratnya adalah di Brunei ni yang memperolehkan gula anau ini adalah masyarakat Kedayan. Dan dari sana dokumentari ini dilahirkan dan Syafi datang, so on and so forth lah. Okey. Jadi wawancara kita pada hari ini mengenai dengan ekosistem rasa ini, setiap satu ingredient itu yang daripada alam semula jadi. Sebenarnya itu yang dikomentarikan. Ya. Okey. Dan ianya bermula sebetulnya tadi kata Joshua daripada kuih penyaram. Jadi dalam kuih penyaram tersebut asas yang paling utama adalah gula anau. Jadi maka timbullah ataupun tercetuslah idea untuk menjadikan ianya sebagai satu cerita mengenai dengan The Gula Anau Story ini ya. Okey. Jadi sangat menarik. Lepas ini terokai lagi ni yang wajat tempurung. Belum lagi ni habis wajat tempurung lagi ni. Okey. Jadi memang rasanya Tani terinspirasi bila ini baru sedikit yang Tani tahu. Jadi bila Tani bercakap mengenai dengan inspirasi projek ini, mengapa projek ini dihasilkan? Apa yang mendorong khususnya kita lah your team lah untuk membuat ini? Kan pasal Joshua tidak ada experience dalam filmmaking, so ia kontak saya sekali. Of course lah kan, dengan nama Net Geo, dengan excitement with the project, mestilah saya agree to be part of the project. Sekali apa yang saya sedar yang membuat projek ini adalah yang membuat gula anau, bukan saja gula anau tapi makanan pasar, latar belakang makanan itu semua ada cerita, semua ada orang yang bukannya saja susah tapi yang kerja keras untuk buat makanan ini. So kami mesti syukurilah makanan itu. Jadi daripada sanalah, dan juga dokumentari ini untuk mengamalkan amalan tradisional. Betul. Dan adakah ianya mencerminkan pengetahuan komuniti Kedayan? Ya, so kalau kita ni pull back sekejap, kan masyarakat Kedayan pada masa dahulunya memang agriculturist, pekebun, ada dusun, dan salah satu produk yang mereka memperoleh gula anau, among other thing beras apa semua. Lepas tu aspek yang kedua, orang Kedayan juga dorang selalu barter trade sama orang di Kampung Aeng. So kami kan basically mengambil lensa relationship between orang Melayu Brunei sama orang Kedayan, dorang dia punya berdagang kan exchange. So orang Melayu Brunei di Kampung Air dorang ada lauk. Lepas tu di darat orang Kedayan ada beras, ada gula anau, so manisan, so dorang barter trade. So relationship itu ada satu yang kami kan feature lah dalam dokumentari itu. Ia ada ceritakan lebih meneliti lagi. Okey. Baik, tadi kita sebetulnya kami sempat bersembang sedikit bersama dengan dua tetamu kita bersama dengan Syafi dan juga Joshua mengenai dengan video yang sebentar tadi kita dapat saksikan antara peranan-peranan ataupun pemegang peranan sebentar tadi. Sebetulnya kata Syafiq ada melibatkan orang luar juga daripada penduduk daripada Limbang Sarawak. Jadi mungkin dapat menceritakan kenapa tidak melibatkan daripada orang tempatan Ketani sendiri. Macam sedikit mungkin jadi penonton kita di luar sana faham secara rincinya apa yang berlaku. Okey. Kami bercuba sampai exhaust semua kami punya 4 daerah sudah mencari. Memang mencari dalam konteks dekat di Brunei pernah. So kami punya last option sebenarnya kan terbang ke Kuching mengambil film proses itu. Tetapi
atas kerajinan, atas our research team, our research team Sinasri, ia scroll TikTok, berjumpa video dari Limbang, dari Limbang. Lepas tu ia kontak melalui Facebook, lepas tu jumpa ni si Bini sama si Buntar. Akhirnya kami punya protagonis lah dalam dokumentari ini. Dan kami berjumpa dan kami pun indah secara coincident lah. Tempat mereka tinggal ni hanya 5 minit dari Kampung Menunggul yang last practitioner di Brunei. So ceritanya pun walaupun dipisah oleh border, ia punya culture tu masih sama. Walaupun dua tempat 5 minit, tapi ia punya praktis satu. Memang satu kampung itu naratifnya kira macam itulah. Kampungnya memang pembuat atau penoleh itulah gula anau. Dalam dokumentari ini juga kami ada interview lah dengan yang last practitioner di Brunei itu. Kenapa Indah dapat continue dengan buat gula anau ini. Ada juga ia punya, memang bukan cakap ada pihak ketua kampung ke pihak kerajaan macam menolong. Memang ia dalam dokumentari ini pun juga dia explain secara terperinci lah kenapa ada buat inisiatif dulu ni mungkin 10-15 tahun yang lepas, tapi ada catch on, ada orang akan membuat lah pasal kerjanya payah. Jadi tuan berdua ingin fokus kepada ekosistem dengan gula anau ni lah. Okey. Bila kita cakap mengenai fokus gula anau, mengapa gula anau ni menjadi pilihan fokus utama? Okey, pasal kalau kami melihat Bruneian cuisine kira kan balik-balik pasal nasi katok, pasal ambuyat, even kalau sekiranya kan YouTuber luar datang ke Brunei atau saja balik-balik. Pasti itulah. Kami suka ambuyat sama nasi katok. Saya hari-hari makan nasi katok, saya minat. Tetapi kami mau membagi highlight kepada cuisine culinary yang tidak di pay attention tu lah, dihayati lah sepenuhnya. Kira macam memang dalam matlamat kami dalam projek ini juga untuk memberi atau menyuarakan tradisi yang mungkin akan hilang. Dan dalam dokumentari itu dia basically tayangkan apa faktor yang menghilangkan. Bukan saja hilang tapi kan dilupakan. Kalau kami tidak ada buat dokumentari ini kan gula Melaka atau gula anau apa lainnya, tapi sebenarnya lain berbeza, rasanya sudah lain sebenarnya, teksturnya lain. Cara pembuatannya juga cara masak berbeza, pun kira macam salah satu elemen kira macam di rantau Nusantara ni kira macam di Palembang kalau dorang buat rendang dorang pakai gula aren. Kalau di Melaka, dorang pakai gula Melaka. Kalau di Brunei, sebenarnya orang pihak sini dorang pakai gula anau. So, ia punya rendang di setiap geografi ada rasa. So, kalau kita tidak feature gula anau, then makanan yang sangat synonymous ke benua Nusantara ni hilang contoh saja. Aku pun sebagai orang yang bukannya minat berhabis pasal gula anau punya history apa, masa Joshua bercakap sama saya pasal dokumentari ini, saya tidak tahu apa-apa pasal gula anau ini. Saya pun belajarlah. Tapi banyak juga orang sebenarnya banyak popular item yang moden juga menggunakan gula anau sebagai ingredient asas. For instance, Tasty Special. Gula yang Tasty Special tu sebenarnya gula anau special kan? Tapi orang tidak tahu kan daripada gula anau. So itu kira macam memberitahulah juga ada juga makanan-makanan yang atau minuman-minuman yang famous pun menggunakan gula. Tapi memang true enough lah dalam nyorang sama-sama pihak BIS kita mengusahakan dokumentari ini, nyorang antara usaha Ketani selaku rumpun Melayu terutama sekali di Borneo ini agar ianya tidak pupus di telan zaman, kerana mengikut kata Tuan Syafiq dan juga Tuan Joshua tadi, ianya dikhawatiri akan hilang begitu saja tanpa diberikan satu nyorang pendedahan khusus
terutama sekali dalam pendedahan yang telah pun diusahakan menerusi filem yang Ketani kongsikan seperti tadi. Jangankan kalau Ketani tanya anak-anak Ketani masa ni pun, mereka kurang faham dan kurang mengetahui apa sebenarnya gula anau, apa bezanya gula Melaka. Kami sendiri pun keliru. Keliru. Difahami. Jadi sebenarnya pendedahan macam ni. Bila atau menyebut mengenai anak-anak, jadi saya jadi terlintas belia lah ya. Betul, memang para belia Ketani. Ya. Dan kalau tadi macam kalau minuman kan cendol, kan cendol gula anau. Belum lama ni pun di negara jiran ya, di Kuching, kita makan aiskrim gula anau. Betul. Udah manis lagi. Betul. Tapi tak apalah, manis setahun lagi sekali aku. ya. Makan sederhana. Bukan setahun sekali ya. Jadi bila kita bercakap mengenai dengan anak-anak, peranan belia sebenarnya, apakah antara peranan belia dalam projek ini? So, umur saya sendiri 26 tahun. Ya, 28. Tapi semua tim kami memang semua muda-muda. Semua muda-muda. Yalah, masa premier juga adalah orang tanya kenapa kami yang membuat, pasal kami muda, mungkin orang rasa kami tidak faham sebenarnya the importance of gula anau. Tapi saya jawapi, saya cakap, kalau bukan kami, kenapa orang tua tidak ada buat? Itulah sekalinya kami kerja keras dengan kami punya niat yang pure untuk good intentions, untuk menolong orang di Limbang, untuk menolong gula anau ini. Pasal saya rasa orang belia, kami kurang faham, tapi sebenarnya kami ada hajat tu dan hasrat untuk menolong sebenarnya. Betul, untuk mencari tahu. Betul. Kami itulah bertindak. Kan saya selaku pengurusi atau co-director masa tu bounce idea kan. Dari bounce idea cakap, boleh ni buat dokumentari. So dari sana cari. Kalau walaupun kira macam di sini ada kengkangan kira macam bab mencari tajaan lah. So kami cari di luar. Dan kadang-kadang mungkin itulah idealisme orang muda. Kalau sini dapat, cari tempat lain. Tapi memang dicari, diutamakan di negara sendiri terlebih dahulu lah. Betul. Baru Ketani ke luar negara. Tapi memang umumnya Ketani ingin membergakan perkara ini dan juga memberikan pendidikan ini kepada generasi yang akan datang. Betul sekali. Ya, bila memperkatakan mengenai dengan orang tercetusnya idea tersebut ya. Jadi bila menyebut mengenai dengan idea, telah timbulnya idea. Jadi berapa lama masa untuk orang Ketani jadikan ia sebagai satu merealisasikan ianya sebagai satu filem dokumentari? Perbincangan bersama mengambil berapa lama masanya? So akhirnya Joshua agak saya, tapi kami mesti pitch dulu kepada Net Geo dengan projek ini. Itu dalam ujung tahun 2024. Sudah kirakan agak 2 tahun atau 3 tahun. Tapi ada masa untuk kami dapatkan ni, indahkan ni. Cuma sekali sudah kami dapat awal tahun 2025. Bulan Februari. Bulan Februari. Setelah membuat research. Itulah semakin physical research lah. Tapi dia punya duration kira untuk dari mula sampai akhir kira 11 bulan lah. Pasal Net Geo bagi limit lah mesti setahun. Dia punya grant period itu 1 tahun lah. Tapi kami tu je lah, kami pun bertuah pasal dokumentari ni ia ada research, back research, published research. So kami dapat buat research lecturer UBD Dr. Merlin. So dapat buat researchnya secara terperinci dari pihak kami sendiri lah. So kami mengambil permission dari Dr. Merlin. Dia pun mau itulah dalam dokumentari ini pun ia pun ada tu. So kalau ada ya dokumentari ini mungkin indah menjadi. Betul. Yalah, dan kami juga untuk bagi itulah perspektif saya punya dokumentari yang menang Best Borneo Documentary itu kami membuat 2 tahun setengah untuk membuat. Ini mengambil masa 2 tahun setengah ya? Ini setahun saja. So sebagai editor dan pengarah bersama kami itulah stres lah sikit untuk mencapaikan deadline tu. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai dan akhirnya
public boleh. Ya seolah macam kira macam diamond kan kena pressure kita ni create art. So basically memang banyaklah saya sebagai pengurusi pun kerja saya mostly project management. Ani bila siap. So kadang-kadang mungkin agak terkasar kadang-kadang. Tapi memang project macam tu kan. So dia punya time crunch pun memang 1 tahun. So kalau sebagai pengurusi Indah memberitahu, menyampai dan apakah pengurusi itu membuat kerja. Jadi banyak cabaran lah. Banyak cabaran juga. Mesti ada kebenaran. Jadi banyak proses-prosesnya untuk menghasilkan filem dokumenter ini. Tapi sangat berbaloi lah kalau kita lihat. Jadi itu daripada segi kerjasama dan sokongan. Mungkin projek ini melibatkan banyak pihak. Kalau tadi diterangkan, jadi mungkin lebih rinci lagi boleh jelaskan siapa yang terlibat sama dalam menjayakan dokumenter ini. Filmnya dibuat oleh company saya, New Wave Films. Sekali yang itu Impact Partner kita ni kreatif. Selain itu kita ni juga ada dapat Deals Cafe. Dia kena feature juga. Ia kira macam orang yang menggunakan gula ana untuk explore cuisine baru lah. MBB sama KKBS. Majlis Belia Brunei selaku sama KKBS juga telah Ayan Brunei. So ini kira macam partner kami lah. Ada juga kira sokongan untuk kami punya upcoming kira macam apa namanya fine dining kira. Kami ada buat makanan menu yang diperbuat dari gula anau. Semua gula anau, 4 course cuisine. Fine dining lah. Deals Cafe. So basically orang yang membuat itu pun dia tu juga di dokumentari ini juga. So kami punya dokumentari experience ni full loop. Kira macam dari tayangan, dari research. Habis tu kalau lapar lihat makanannya boleh makan juga. So jadi daripada awal mencari, dan tu prosesnya membuat gula anau tu sehinggalah ianya dijadikan menu. Itulah dia. Memang lapar parut tu lapar hati. Jadi mungkin sedikit tentang kepentingan dokumentari ini mengikut sudut pandang daripada kita berdua, macam mana tu kepentingannya? Kan ada orang tanya, kalau boleh saya cakap dalam English lah soalannya, kenapa tradition ini dying kirakan. Tapi dalam perspektif saya sebenarnya bukannya tradition ini dying pasal modern nice world ini, tapi it's sebenarnya pasal kami evolving bah. Kami mesti evolve dengan modern world kan, bukannya ketinggalan. And then kami sebagai generasi baru yang again bercakap English kami ada perspektif yang interesting lah pasal kami mau memahami kami punya culture, tapi ada ada gap, ada distance tu untuk kami examine, untuk explore. Macam kalau mau explain, kalau kami pemain bola lagi senang examine main bola kalau nampak padang fullnya daripada kalau kami dalam padang itu. Macam itulah. Ialah ada dari manager. Pandangan agak berbeza kan? Dari dua arah ya. Betul. Itulah kami nampaklah culture tu boleh belajar. Kalau untuk saya, pendapat saya mungkin dalam film ini sendiri pun basically mentayangkan ini adalah heritage yang orang-orang tua tadi tinggalkan. Apakah Auda akan membuat satu tentang ini? So kami buka soalan. Dia bukan macam ini itulah pasal kita ni dah buat tu ni pasal kamu ni pasal generasi baru ni malas ya tadi. Bukan. Kami ada menunjuk salah. Kami hanya tayangkan ini orang yang membuat, ini pihak-pihak yang berperanan. Adakah anda akan menolong? Contohlah, basically sebenarnya supply and demand kan. Gula anau ni kalau orang ada interest, baru banyak orang balik, baru banyak lagi peneroka. So macam manalah kami dalam whole dokumentari ini kami akan bagi ekosistem buka mata sebenarnya. Tadi buka mata sebenarnya masyarakat. Ini secara umumnya lah anda kira dari mana asal kita ni. Jadi inilah ya ada penonton ekosistem rasa The Gula Anau Story. Baru tadi tahu apa storynya. Jadi perancangan seterusnya. Ini Gula Anau, lepas ada next apa?
Itu Joshua punya jawapan. Kalau boleh review ke Ida. Cuma ada 2 minit lagi. 2 minit. 2 minit. So memang ada, tapi ia tertakluk kepada tajaan juga. Tapi awalnya ni untuk dokumentari ni, ani kira macam proof of concept. So sekiranya lah, ni kan ani tajaan dari Net Geo. Mana tahu kita ni cakap cantik usulnya. Mana tahu kita cakap cantik usulnya. Kalau dorang pun terpakai, mungkin dorang bagi lagi, mungkin. Kalau indah Net Geo pun orang lain pun boleh. So lah ni kira macam siapa partner atau yang mau membiayai boleh juga tajakan next episode pun boleh. Kami ada, tapi nak mau spoil pasal kalau spoil indah tiada. Surprise. Untuk pasal kami bukan saja mau sekarang Net Geo Project Brunei ini kami saja. Kami mau orang lain juga mau explore dan because bukan kami saja yang talented filmmaker di Brunei ini, banyak lagi sebenarnya. Tapi opportunity itu bukannya hari-hari datang. Betul. Sebagai untuk saya, opportunity datang saya ambil kan. Saya mau membagi opportunity itu insya-Allah kepada orang lain insya-Allah. Dan sebenarnya salah satu lagi last, kenapa Net Geo Society memberi grant ini pasal mereka mau tahu hidup orang-orang Brunei yang keluar dari potret social media, berita luar apa semua. So apakah kediaman, apakah perhidupan manusia yang tinggal di Brunei. Tapi masih samalah ekosistem. Masih sama ekosistem. Dan sedikit penambahan, durasi mengenai dengan durasi dokumentari ini mungkin dapat dikongsikan bersama. Satu jam. Dengan penyiaran sinematografinya yang sangat menarik tadi, baru mula-mula ditayangkan tadi, wah kita ni pun merasa ianya bukan satu kerja yang suka-suka ataupun ringan-ringan, tetapi jelas ianya dilaksanakan dengan begitu teliti sekali dan penuh dengan perancangan. Tahniah kita ucapkan kepada Tuan Syafiq Halim, merupakan pengarah bersama, dan juga bersama kita pada pagi ini Auda, iaitu Tuan Joshua Anak Belayan, merupakan pengarah bersama juga untuk menjayakan ekosistem rasa The Gulanau story ini ya. Jadi apa yang kita harapkan dengan perancangan yang akan datang tadi ya, telah pun dikongsikan bersama, semoga ianya tercapai insya-Allah. Amin. Dan melibatkan para belia kita insya-Allah di tempatan sekali, terutama sekali orang tempatan kita ya, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi terima kasih kami ucapkan. Terima kasih atas Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Penonton, demikian tadi sesi wawancara kita ekosistem rasa The Gulanau Story memang sangat menarik perhatian kita, walaupun sedikit saya sudutan itu, tapi bis kita boleh melihatnya dan di Pawagam. Okey. Okey. Dan apapun kepada Auda yang bersama kami, semoga ia dapat memberikan panduan dan juga dapat manfaatnya, kerana ini satu pendidikan dan juga satu saya rasa untuk membuka mata dan juga minda kita, walaupun ia cuma gula anau, tapi prosesnya bagaimana orang mendapatkannya, jadi kegigihan orang-orang Ketani dulu-dulunya untuk membuat gula anau ini. Jadi Auda, sedikit masa lagi kita akan berehat seketika untuk mengikuti siaran berita 9 pagi, dan insya-Allah kita nanti akan kembali bersama sedikit masa sahaja ya, kerana kita akan melabuhkan tirai Rampai Pagi lebih awal daripada waktu-waktu biasa. Kita akan mengakhiri Rampai Pagi untuk hari ini pada jam 9, sekitar 9.15 minit pagi ini ya. Tetapi jangan lupa Auda untuk bersama dengan rakan-rakan setugas kami esok ya. Jadi kita berehat seketika itu, kita serahkan pada rakan penyiar berita kita untuk menyampaikan berita 9 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin dan doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan hari ini pukul 5.45 petang dengan tumpuan utama di Jami Asri Hasanah Bokiah Kampung Kiarong.
bagi memastikan kelancaran majlis tersebut. Kemarin diadakan raptai bagi majlis berkenaan. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Pihin Datuk Lelo Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis sembahyang sunat hajat, bacaan surah Yasin dan doa khas bagi kesihatan dan kesejahteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut diadakan secara serentak di masjid-masjid utama di 3 daerah yang lain. Bagi daerah Belait, majlis diadakan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait. Di daerah Tutong, diadakan di Masjid Hasan Al-Bolkiah Petang Tutong, dan daerah Temburong di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Orang ramai dialu-alukan hadir untuk merafakkan doa semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dikurniakan kesembuhan segera dan keafiatan yang berpanjangan. Sistem pendidikan negara berada di landasan yang tepat dalam mencapai matlamat wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan, berkamaran tinggi dan berjaya. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, mengongsikan perkara itu semasa sesi muzakarah antara Kementerian Pendidikan bersama ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Muzakarah berlangsung di Kementerian Pendidikan. Pencapaian dan kejayaan ini jelas mencerminkan usaha gigih serta dedikasi berterusan warga Kementerian Pendidikan, khususnya para pendidik yang menjadi pemangkin utama kejayaan sistem pendidikan negara. Sesi muzakarah menjadi platform berkesan untuk pertukaran pandangan secara terbuka dan konstruktif, khususnya dalam usaha meningkatkan mutu takbir urus pendidikan dan memperkasa pembangunan model insan yang berilmu, berkemahiran tinggi dan berakhlak mulia. Nilai-nilai Trust Melayu Islam Raja yakni MIB dan memperkukuh jati diri. Kejayaan dalam kejohanan sukan para ASEAN ke-12 semestinya menjadi pemacu semangat dan penanda aras bagi setiap atlet yang terpilih. Bagaimanapun, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan menegaskan dalam mengejar kejayaan, aspek disiplin dan integriti perlu sentiasa diutamakan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi Muhammad mengingatkan perkara itu semasa majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen bagi kejohanan sukan para ASEAN ke-13. Majlis berlangsung di Kompleks Stadium Negara Hasan Al-Bolkiah, Berakas. Jagatlah tingkah laku, patuhi semua peraturan, dan yang paling penting, jauhilah diri daripada sebarang bahan terlarang, anti-doping. Tumpuan kesihatan dan semangat juang yang kental adalah merupakan kunci untuk mencapai kejayaan dan seterusnya mengharumkan nama negara di arena serantau ini. Kontingen negara dianggotai oleh 21 orang, terdiri daripada 12 atlet dan 9 pegawai. Atlet negara akan menyertai 3 acara sukan, iaitu olahraga, 10 pin bowling dan renang. Juga hadir Kitivuth bin Yowit, kuasa usaha sementara Kedutaan Besar di Raja Thailand di negara Brunei Darussalam. 40 peserta menerima sijil program latihan keusahawanan bagi pengendali perkhidmatan pelancongan pada majlis penyampaian sijil yang berlangsung di Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Program dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Pelancongan dengan kerjasama Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Dayang Hajah Tutiati binti Abdul Wahab
Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Melalui latihan ini, para peserta diharap dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh bagi menyokong pertumbuhan perniagaan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan pelancongan negara. Delegasi negara Brunei Darussalam terdiri daripada 16 orang belia dan seorang ketua delegasi berlepas ke Tokyo, Jepun bagi menyertai rancangan kapal belia Asia Tenggara dan Jepun siap ke-49 petang kemarin. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar, Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, pemangku pengarah belia dan sukan. Delegasi negara diketuai oleh Awang Ibrahim bin Haji Sabri, penolong penyilia Pusat Belia. Program selama 34 hari akan bermula pada hari ini hingga 17 Februari. Menggunakan kapal Nippon Maru Siap dijadual singgah ke beberapa buah negara terpilih termasuk Republik Singapura dan Thailand. Program bermatlamat menggalakkan persahabatan dan persefahaman bersama dalam kalangan peserta di samping meluaskan perspektif mereka tentang dunia serta mengukuhkan semangat kerjasama antarabangsa dan kemahiran praktikal. Bengkel Dakwah Bersama Mualaf memberi sokongan rohani serta bimbingan berterusan kepada saudara baharu agar dapat menghayati ajaran Islam dengan lebih yakin dan istiqamah dalam kehidupan seharian. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah melalui cawangan dakwah daerah Tutong, bengkel berlangsung di pejabat cawangan daerah berkenaan. Bengkel disertai oleh 30 saudara baharu. Antara modul yang diketengahkan semasa bengkel tersebut termasuk pengenalan asas dakwah, pengukuhan fardu ain, sesi motivasi serta perkongsian pengalaman peserta dalam menyampaikan dakwah secara berhemah dan berkesan. Kiranya keluarganya yang belum memeluk Islam, orang ahli keluarganya yang sudah memeluk Islam ini, ia boleh berdakwah kepada ahli keluarganya yang belum memeluk agama Islam. Dan di dalam bengkel ini ada topik-topik yang disampaikan, contohnya seperti topik tauhid, memantapkan tauhid dan juga akidah. Di sini kami dapat meningkatkan kefahaman yang diajar untuk menjadi seorang pendakwah. Di samping itu juga dapat menghalusi lagi praktikal ibadah dan amalan harian sehari-hari lah. Perkhidmatan pesanan ringkas SMS bagi mendapatkan keputusan peperiksaan Brunei Cambridge GCE peringkat A dan AS sesi Oktober-November 2025 dibuka mulai hari ini. Pendaftaran boleh dibuat melalui SMS dengan menaip MOE jarak REG, jarak kod pusat, jarak nombor calon, jarak nombor kad pengenalan calon dan dihantar ke 8885555 bagi pelanggan DST, 38666 bagi progresif dan 3966 bagi pelanggan Imagine. Tiada sebarang bayaran akan dikenakan semasa pendaftaran. Keputusan peperiksaan hanya akan dihantar melalui SMS setelah mendapat kelulusan daripada Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Pelanggan akan dikenakan pembayaran $3 bagi setiap keputusan SMS yang diterima. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampaian pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 Oktober 2025 dan akan berakhir pada 18 hari bulan April 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan.
Orang ramai dialuk-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 000101089051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911, sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn. Kita kembali lagi menerus Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini, dan kita mengharapkan bersama audio penonton dengan adanya informasi pengisian yang kita bawakan dapat memberikan manfaat dan juga panduan kepada kita semua, terutama sekali wawancara yang kita bawakan tadi mengenai dengan ekosistem rasa. Pasal Gulanau. Pasal Gulanau pun boleh ceritanya terperinci, sebab jangan Ketani tinggalkan ianya orang Ketani macam itu saja tanpa pengetahuan dari mana asal usulnya, bagaimana cara pembuatannya dan sebagainya. Ya, jadi kata Atul, Pasal Gulanau dapat menghasilkan satu filem dokumentari berdurasi selama 1 jam. Ianya insyaAllah akan ditayangkan di negara kita ya. Nanti akan dibergirkanlah ya melalui media sosial, mudah-mudahan ya. Ya, baik. Auda, nampaknya kita sudah berada di penghujung pertemuan kita untuk Rampai Pagi hari ini, kerana kita akan menutup siaran Rampai Pagi lebih awal daripada biasanya. Akan berlangsung. Ini adanya pelangsungan upacara Sovereign Parade pagi Pegawai Kadet Pengambilan ke-24 Sekolah Pegawai Kadet Akademi Pertahanan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei pada hari ini. Jadi kami menutup tirai di Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini, Inspirasi Pagi Auda. Esok akan bersama rakan setugas kita. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.